Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatal alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 25 Jun 2022, kita teruskan pengajian kita dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46. Surah yang ke-46, juzuk yang ke-26. Ayat yang ke-29 sehingga 32. Dalam ayat ini Allah SWT ceritakan kepada kita sekumpulan jin mendengar Nabi SAW baca Quran. Kemudian mereka beriman. Dia dengar, dia diam, dia beriman. Selepas daripada itu, mereka berdakwah kepada kaumnya, ajak kepada Islam. Itu dia panggil cerita jin, cerita tentang jin. Kita mula dengan baca ayat dulu. Ayat kita ini ayat 29 bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 1110, 1110. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Balik kita kepada huraian ayat. Wa iz sarafna ilaika nafaram minal jin. Dan ingatlah, semasa kami menghalakan satu rombongan jin datang kepadamu
wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastami'una al-Quran. Mereka pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar Al-Quran. Sekumpulan jin pergi dengar Nabi baca Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Setelah mereka menghadiri bacaannya, berkatalah setengahnya kepada yang lain, jin kata apa? Diamlah kamu. Ansitu, diam. Jangan bercakap. Dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya. Masya Allah. Dengar ni, hari ni kita tengok jin baik ke orang baik. Jin dengar orang baca Quran, diam. Manusia, orang duk ngaji Quran, buah. Mana baik? Maknanya kalau ada orang buah waktu orang duk baca Quran tu, kita rakyat demo ni berat pada jin, weh. Jin baik pada awak. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Kemudian setelah selesai bacaan itu, kembalilah mereka kepada kaumnya menyiarkan ajaran Al-Quran itu dengan memberi peringatan dan amaran. Allahu Akbar. Cepat dia jadi pendakwah selalu dah. Jadi pendakwah lalu. Laju jin lebih laju daripada kita. Para jemaah, tanda munasabatul ayah lima qablaha. Munasabah ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat yang lepas, manusia ada mukmin, ada kafir. Dalam ayat ini Allah nyatakan jin pun ada mukmin, ada kafir. Dua-dua ada. Marinya cerita jin selepas Allah ceritakan tentang kaum Hud, kisah Nabi Hud dan kaumnya. Kaum Ad ni kaum yang kuat, syiddah wal quwwah. Kaum yang gagah perkasa, kuat. Nak banding dengan zaman kita ni kuat dia, tapi Allah Ta'ala beri puak kita ni ada sains teknologi pula. Orang lemah tapi alat kuat. Dia kata apa? Kita ada dengan kerennya, dengan lori jentoloknya, dengan macam-macam benda ada. Maknanya Allah Ta'ala tengok halus-halus manusia ni. Orang kecil ya, tapi dia punya bawa alat tu besar. Jin juga disifatkan dengan kekuatan. Jin kuat, kalau dia kerja kuat. Sebab tu laki-laki tengok rumah ni orang buat sepak. Awak ni ambil pekerja di kalangan jin kau orang apa ni? Jin kau orang buat ni, mana laju. Itu dia panggil lambang kekuatan duduk di jin. Dan kaum Ad, kaum Nabi Hud dibinasakan dengan angin. Angin ni satu benda yang tidak nampak. Angin benda tak nampak. Cuma nampaklah gelap awan tu, angin tolak dia punya azab tu ataupun tolak hujan. Kita tak nampak angin tapi kita tahu angin ada. Sebab itulah kita dengan angin ni dia boleh pergi belakang. Kita dengan angin boleh pergi belakang dua-dua. Kenapa awak tak ikut program itu? Tak belagu angin dia panggil. Tak belagu angin, mana tak lagi Ni gua nak rebah menunggu ni, naik angin. Pula dah. Naik angin dia tu. Cari minyak cak kapok dah. Jadi kita dengan angin. Jadi angin ni tak nampak tapi kita rasa dia ada. Wal jin juga makhluk yang tidak nampak. Jin tak nampak. Maknanya dia panggil analogi itu ada persamaan. Cerita ni dibawa, dianalisa ni dibawa oleh siapa? Oleh Abu Hayyan dalam tafsir dia. Kemudian Nabi Hud, Arab. Hud orang Arab, duduk di sebelah Yaman. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Arab. Nabi juga orang Arab. Maknanya munasabah tu comel susunan. Hud Arab, Nabi kita Arab.
Binasa puak-puak kaum Ad dengan angin. Yang tak nampak. Hak ni hak mari jumpa Nabi ni pula angin juga. Mana ni? Benda yang tak nampak juga. Makhluk tak nampak. Nama dia jin. Allah. Jin disifatkan dengan jenis makhluk yang kuat, boleh buat kerja. Kaum Ad juga kaumnya dikatakan bangsa yang kuat, gagah perkasa. Allahu Akbar. Dari ayat yang lepas juga Allah Ta'ala sebut orang-orang yang tak mau beriman, tak mau mengambil pengajaran. Maknanya walaupun dia ada telinga, ada mata, ada hati, tapi mereka tak ambil pengajaran. Maka dalam ayat ini Allah peringatkan ada makhluk lain yang mudah je dia dengar Quran, dia beriman selalu. Kita pun lagu tu juga manusia. Ada orang yang sekali ajar ya, ini hak Nabi buat sallallahu alaihi wasallam amal, terus dia berpegang. Ada orang kalau kata hak Nabi buat, tapi orang lain tak buat tu, dia duk kira orang lain itu besar daripada hak Nabi. Ini masalah kita hari ni. Mana baik kita? Dua perkara kita nyetampar di jin hari ni. Yang pertama, jin kalau dengar Quran dia relax, dia dengar. Orang ada yang dengar Quran berbual-bual ada. Jin mudah menerima. Dia dengar, dia balik berdakwah. Kita dengar saja tak berdakwah. Banyak rugi kita. Hak dengar, hak tak mari dengar, tak usah cerita. Ada yang dengar, ada yang tak dengar. Baik, itu dia panggil munasabatul ayah. Munasabah pun rasa sedap. Tak. Nampak dia punya susunan tu, kita nampak Al-Quran min indillah, jelas daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia nak mikir susu bukan senang tu. Balik kepada tafsir ayat. Wa iz sarafna ilaika nafaran minal jinn yastami'una al-Quran ay wadhkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami hantar kepada kamu ta'ifatun minal jin, sekumpulan jin pergi dengar Nabi baca Quran. Menurut kajian Ibnu Atiyah dalam tafsir dia kata at-tahrir, setelah kami teliti kisah ini, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh jin, Nabi tak tahu. Nabi duk mengaji Quran, jin mari dengar. Kemudian bagi Allah bagi tahu, qul uhiya ilayya, dalam surah Al-Jin ayat pertama, qul uhiya ilayya. Kemudian diwahyukan kepada aku bahawa jin mari ngaji. Maka Nabi tahu selepas pada itu. Summa ba'da zalika wafada alaihi wafdun. Lepas pada itu bertalu-talulah, jujuk kata orang, jin itu datang. Rombongan ni mari, jin tu mari, jin ni mari. Mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut dalam ayat Quran ini. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, setelah dia menyebut jalur-jalur cerita yang menyertai tentang perjumpaan dengan jin, kata Ibnu Katsir, hadhihi turuq, ayat ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa jin. Nabi kita panggil jin, berdakwah kepada jin. Dan Nabi menjawab persoalan-persoalan jin. Jin tanya macam-macam. Habis macam mana? Ayat tu kata Nabi tak tahu, lepas waktu Nabi tahu. Ini dia panggil taufiq, jamak di antara riwayat. Boleh jadi peringkat kali pertama jin ni mengembara, dia jumpa Nabi duduk semaya, dia dengar Nabi duduk baca Quran, dia dengar. Walam yash'ur bihim, sebagaimana kata Ibnu Abbas. Lepas pada itu barulah dia mari jumpa secara ambil tarikh, nak mengaji, sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud. Jadi ada dua riwayat. Ibnu Mas'ud dia panggil Lailatul Jin, meriwayatkan Nabi ada temu janji dengan jin. Nabi kata Ibnu Mas'ud, mari ikut aku malam ni, kita pergi jumpa jin. Tu yang cerita masjid jin Mekah tu. Ni tuan-tuan nak baca cerita dia, tengok dalam buku saya ni, Mekah Mukarramah, ada cerita jin. Dua kali cerita jin di sini, iaitu ketika Nabi kita balik daripada Nakhlah. Nakhlah ni Nabi balik daripada Taif selepas dilontar
oleh penduduk Taif, balik daripada dalam perjalanan itu dia berhenti di Qarnun. Berhenti di Qarnun tu ada kata Qarnun Manazil, ada kata Qarnun Sta'alib, dua tempat. Dalam buku ni saya bersebut ada khilaf sikit. Yang pentingnya jin itu dengar Nabi baca Quran. Kemudian mari pula ada riwayat kata jin nasibin. Jin nasibin ni jin yang mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari daripada Iraq. Jauh tu dia terbang mari. Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin nasibin. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam malam yang ada temu janji. Malam tu Nabi bawa Ibnu Mas'ud. Dia bawa Ibnu Mas'ud dia. Siapa tempat nak jumpa dengan jin, Nabi buat garisan pula. Ibnu Mas'ud mudut sini. Jangan keluar daripada garisan. Keluar kena pijak ke jin. Jin ramai malam ni mari. Jadi itu dia panggil ilmu pagar. Ada. Baca dia kena semula lah. Kena mari mengadap semula. Sebab kita betul jumpa juga. Engkau tak ada juga. Jadi Tok Bomo baru jumpa cari. Tok Bomo dia tak tahulah betul ke tidak. Pada itulah khilaf ulama tentang jin ni. Tok Bomo kata jin bila kita Tok Bomo ruqyah dia jadi terbakar hangus, bertepik orang sakit. Ada ulama lain kata tak ada. Jin mari dengar Quran molek-molek tak tepik pun. Wallahu alam, itu dia benda khilaf. Benda gaib-gaib ini payah kita. Ikut nas lah senang. Baik. Jadi Ibnu Mas'ud kata, aku tengok pelik-pelik lah, ada muka hok kaki tengok dalam buku ni cerita bentuk jin hok mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertindak-tindak apa dia mari. Maka itu analisa yang dibuat oleh Ibnu Katsir menarik. Maknanya peringkat awal Nabi tak tahu pun jin mari, lepas tu diberitahu, kemudian Nabi kita ambil temu janji dengan jin untuk berdakwah. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, angkara Ibnu Abbas pada peringkat awalnya mengatakan mereka tak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijtamu, tidak berijtimak dengan Nabi. Dia mari dengar gitu ya. Nabi kita baca Quran wala ra'ahum, Nabi tak tengok. Itu satu. Maka Ibnu Hajar kata yujma'u, kita kumpul riwayat di antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud, maka terhasillah riwayat bahawa peringkat awalnya Nabi tak tahu, kemudian mereka datang untuk bertemu khas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah juga yang dibuat analisa oleh Imam Baihaqi dalam kitab dia Dalailun Nubuwah. Habislah cerita. Ramai lagi analisa lain pun duk mai dua kali belaka, kita pun sesalah masalah kita. Kalau baca lagi jadi cerita jin pula kita ni. Tengok ayat Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ai falamma hadaruhu, bila mereka datang ke tempat Nabi baca Quran, berpesanlah jin ba'duhum li ba'din. Jin pesan sama-sama dia, uskutu, diam, linastami'a ilaihi, kita nak dengar apa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesalah masalah jin ni, maknanya kalau orang duk buat dalam majlis ilmu, kita kata jin baik pada awak. Demo ni bergerak benar ni, jin duduk dia, awak tak boleh dia dia. Jadi dia mari jumpa Nabi, mari dia kebetulan dia jumpa, dia dengar. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ai falamma faraghan Nabi sallallahu min qiraatil Quran, apabila selesai Nabi mengaji baca Quran, ada kata Nabi tengah solat, insarafa ulaika nafaru ila qaumihim minal jin. Mereka berbalik, masing-masing balik ke kapal dia masing-masing, pergi berdakwah, bagi tahu kepada popok dia, menakutkan mereka dan memberi amaran kepada mereka daripada azab Allah kalau kamu tak beriman. Jadi bagi dua lah jin bagi dua, ada yang beriman, ada yang tak beriman, macam orang juga. Allahu Akbar. Apa di antara kata-kata jin? Tengok ayat 30. Di antara ucapan jin kepada kaum dia kata, qalu ya qaumana inna sami'na kitaba. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah
unzila kitaban unzila min ba'di Musa, diturunkan oleh Allah sesudah Nabi Musa. Dalam ayat ini menunjukkan bahawa jin dia tahu kitab Taurat. Ada yang mengatakan jin sudah beriman dah dengan Taurat. Sebab tu dia mudah faham. Bila dia dengar ya Nabi, oh, hak ni lah dalam kitab Taurat lagi tahu ni. Jadi mudah. Sebab ada juga orang pening, takkanlah jin dengar ceramah sekali balik berdakwah dah. Rupanya dia dah ada isi. Jumpa Nabi ni melengkapkan maklumat yang sudah ada. Jadi mudahlah kalau kita nak faham macam tu. Kalau tidak, lagu mana baru jumpa tahu dah. Mana sudah ada maklumat. Kitab yang diturun oleh Allah sesudah Taurat, sudah kitab Nabi Musa. Apa fungsi Al-Quran? Musaddiqan lima bayna yadayhi. Tulis. Ini fungsi Al-Quran yang dipahami oleh jin, yang menegaskan kebenaran kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya. Mana Al-Quran ini membenarkan kitab dulu. Siapa dia seleweng kitab dulu, Al-Quran akan betulkan. Ini tak ada, bukan wahyu daripada Allah. Ini permainan pendeta-pendeta Yahudi. Satu. Yang kedua, yahdi ilal haq. Fungsi Al-Quran lagi memandu kepada kebenaran tauhid. Wa ila tariqim mustaqim, dan ke jalan yang lurus, yakni agama Islam. Jadi siapa dia nak jalannya benar, siapa dia nak jalannya benar, nak mencari kebenaran, nak jalan yang betul, Al-Quran. Panduan duduk di mana? Duduk di Al-Quran. Jangan duduk cari sana sini, tak perlu. Ai qalu liqaumihim, jin kata kepada puak-puak dia, ya qaumana inna sami'na kitab. Kaumku, kami dengar satu kitab, iaitu Quran, yang diturunkan lepas daripada Nabi Musa, muwafiqan, bertepatan dengan apa yang kita dengar daripada kitab-kitab yang terdahulu. Jelaslah, jin sudah jawab, sudah beritahu kepada kaum dia. Allahu Akbar. Jin berdakwah. Kita berdakwah ke tak? Tak berdakwah lagi, kena berdakwah. Maknanya Quran ini jalannya benar. Siapa dia nak benar, dia kena berdakwah ikut Al-Quran. Kata Imam Ibn Kathir, yahdi ilal haqqi, Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang benar, ay fil i'tiqadi wal ikhbar. Dalam pegangan hati kita, iman kita, ikut Quran, dan cerita-cerita yang dibawa oleh Quran semuanya benar, hak. Wa ila tariqim mustaqim, ay fil a'mal, menunjukkan ke arah jalan yang lurus, iaitulah dalam amalan kita. Amalan kita nak betul, cari Quran, cari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Al-Quran itu mengandungi dua perkara, khabarin wa talabin. Khabar, cerita, dan juga tuntutan supaya kita buat. Fa khabaruhu sidqun, semua cerita Quran benar, wa talabuhu adlun, semua hukum dia adil. Allahu Akbar. Jadi Quran itu duduk situ dia, khabarun wa talabun. Apa ni, waqhu alladhi arsala ala huda wa dinil haqqi. Al-huda dengan mana ilmu an-nafi', dinul haq dengan mana al-amalus salih. Maka jin kata yahdi ilal haqqi, Al-Quran membawa kepada kita kepada i'tiqad yang benar dan jalan yang lurus untuk melakukan amalan. Itulah analisa daripada Al-Imamul Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Mari kita pergi kepada ayat lain pula. Apa lagi yang dikatakan oleh jin? Jin kata apa pula? Tengok ayat 31. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Wahai kaum kami. Ini masih lagi dalam dakwah jin. Sahutlah seruan Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak kamu ke jalan Allah
Mari kita beriman kepada Allah. Jadi jin setelah dia puji Quran, dia menyatakan dakwah kepada Quran, mereka pula panggil supaya ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Yaghfir lakum min zunubikum, supaya Allah Ta'ala mengampunkan sebahagian dari dosa-dosa kamu. Jin ini faham sungguh dia, faqih. Sebab dia tak kata diampunkan semua dosa, min zunubikum, sebahagian daripada dosa kamu. Kenapa sebahagian? Tidak semua. Jadi para ulama tadabbur kata jin ni setelah dia ajak kepada orang beriman, maka disebutnya faidatul iman, disebut faedah iman. Kita para pendakwah juga kena macam tu juga. Apa dia faedah iman? Kalau kamu buat apa yang aku ajar ni, apa faedah dia? Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, ini pahala dia, ini balasan dia, ini pulangan dia. Barulah orang minat dari sudut nak amal. Sebab itulah bila kita kempen orang beramal, kita keluar risalah ni. Tuan-tuan, siapa dia baca zikir 4 kalimah ni ada 12 kelebihan. 12 dalam satu. Orang jual kopi pun 7 dalam satu. Kita punya kempen zikir kita ni, zikir 4 kalimah 12 in one. Tak laku lagi, tak ada nasib dah. Kita kempen solat sunat berjamaah, solat solat rawatib. Tuan-tuan dengar apa dia panggilan? Kita letak nama Projek Mega Mampu Milik. 12 rakaat, pahala dia besar. Barulah kita semangat. Jadi jin bagi tahu, beriman, yaghfir lakum min zunubikum, Allah Ta'ala akan ampunkan sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Allah Ta'ala tutup kelemahan kamu. Allah Ta'ala maafkan dan ampunkan kesalahan kamu. Jadi kenapa dia kata min huna? Ulama tafsir berbahas. Min litab'id. Min di sini sebahagian. Sebahagian. Kenapa tak semua? Sebab dosa tu ada 2 kategori. Ingat, dosa ada 2 kategori. Satu dia panggil dosa dengan Allah Azza wa Jalla, Allah ampunkan. Taubat, istighfar, menangis menyesal dosa-dosa lepas, yufir, diampunkan dosa. Tapi dosa awak dengan manusia, muzalim orang, mencuri orang, tindak orang, itu kena pergi hantar balik. Kalau tidak, senang hidup puak-puak hak mencuri barang orang ni. Dia meropok sana sini, beli tiket terbang lagi ke Mekah. Duk Mekah menangis depan Kaabah, atub ilahi Allah, aku taubat. Balik-balik jadi juta makan harta haram, mana boleh. Jadi kerana tu jin ni faham, kerana itulah ulama tafsir kata min huna litab'id, yakni sebahagian daripada dosa kamu. Ada kata min yaghfir lakum min dzunub silatun fil kalam, yakni boleh teruskan mana semua dosa. Jadi itu yang kedua tu lebih sesuai lah, sebab dosa tu ada 2 kategori. Zalimul li nafsihi, dosa dia dengan Allah diampunkan, dosa dia dengan manusia kena minta maaf. Hak ni kita takut ni. Hak yang kedua ni, kita banyak buat dosa dengan orang. Banyak buat dosa dengan orang. Kadang-kadang duduk dalam masjid. Hari ni pula bila penceramah masuk dalam masjid, duk hentam orang, duk kata ke orang, duk kata orang, yang menyebabkan manusia ahli-ahli masjid hak dengar pun nak ngatak orang juga. Berasa sedap kau ni. Jenis pukul makan orang ni sedap. Kata orang makan orang lebih sedap daripada makan sate lagi. Makan daging orang. Itu yang pertama, diampunkan dosa kamu. Baik. Wa yujirkum min azabin alim, dan menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi 2 kelebihan kamu dapat. Yang pertama, kalau kamu beriman, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Yang kedua, kalau kamu beriman, Allah Ta'ala jauhkan kamu daripada azab yang cukup dahsyat. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, jin boleh faham, kita boleh faham ke tidak? InsyaAllah kita juga boleh faham. Kita juga boleh faham. Kalau tidak, nanya kita. Macam mana jin boleh faham, kita tak boleh faham? Mari kita pergi ayat 32
sebaliknya pula. Mereka memberi amaran kepada kaum dia jin, siapa dia ikut hak ajaran ini diampunkan dosa, jauh daripada azab. Siapa tak ikut, amaran. Hazzaru qaumahum wa tawa'aduhum, mereka memberi amaran kepada kaum dia dengan janji-janjinya. Siapa dia tak ikut, apa jadi? Tengok ayat 32. Wa man la yujib da'i Allah, dan sesiapa yang tidak menyahut seruan Rasul yang mengajaknya ke jalan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka ke jalan Allah, apa jadi? Falaysa bimu'jizin fil ard, maka ia tidak akan dapat melepaskan diri dari balasan azab walau di mana saja ia melarikan bumi, di muka bumi ini. Tak usah lari lah, tak usah lari. La mafar, tidak ada tempat yang boleh lari. Satu, walaysa lahu min dunihi awliya, dan ia tidak akan beroleh sesiapa pun yang lain dari Allah sebagai pelindung-pelindung yang membelanya. Tak ada siapa boleh tolong awak. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka yang demikian sifatnya adalah dalam kesesatan yang nyata. Jelaslah pada kita para jemaah sekalian, ayat ini mengajar kepada kita, siapa yang tak beriman, siapa tak ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka nak lari tak boleh lari daripada azab Allah, mereka juga tak boleh keluar daripada bumi Allah, dan tidak ada siapa yang boleh menolong. Tidak ada siapa yang boleh menolong, tak ada siapa yang boleh bantu, semuanya duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Cuma adakah Ibnu Juzai kata wa man la yujib ni, adakah ini daripada kata-kata jin au min kalamillahi Azza wa Jalla? Jadi ada dua pandangan. Ada kata itu masih lagi dalam dakwah kata-kata jin, ada kata itu firman Allah Ta'ala memberi amaran kepada hamba-hamba dia. Kita kata wallahu alam, yang pentingnya kita boleh faham daripada ayat ini, siapa yang ikut selamat, tak ikut binasa. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu dalam kesesatan yang sangat nyata. Allahul musta'an, kita minta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian, dalam ayat yang ini, ayat 29 32 ni kita dah dengar tentang peristiwa jin dengar Quran, mereka beriman dan mereka berdakwah. Sekarang ni kita cuba masuk pula ke alam mencari beberapa faedah yang dapat kita ambil daripada ayat ini. Kita tengok para jemaah sekalian, dalam ayat yang ke-29 ini, wa iz sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Quran, sampailah kepada ayat akhir ayat, sampai kepada akhir ayat. Kata di para ulama, dia kata al-maksud, maksud diturunkan ayat Quran yang menceritakan jin ni nak mencela puak-puak kafir. Hei kafir Quraisy, anak beranak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu dengar Quran, mu duduk sebelah rumah Nabi, mu jumpa dengan Nabi, mu tak faham, kamu tak beriman. Bukan sekat tak beriman, macam-macam tuduhan membuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kamu tahu ini bukannya sihir, bukannya jampi mentera, tidak. Mana jin lebih baik daripada kamu. Sekarang ni kita kena belajar bahawa jin lebih baik daripada kamu. Pernah satu kisah, bila kita Nabi kita baca ayat-ayat ni, sahabat-sahabat diam, tak jawab. Artinya bila sampai kepada ayat yang tentang contohnya fabi ala rabbikum tukaziban,
Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sepatutnya jadi ada kata nak kata dalam riwayat ini jin jawab. Tak ada benda yang kita dustakan ayat Allah Taala. Jadi puak kita diam. Maka ada kata jin berbaik padamu. Dia jawab respon kepada ayat tu. Bukan mencampur buah kok si. Hak tak bolehnya berbuah dalam majlis. Tidak boleh. Jadi kita pun kenalah jawab. Bila sampai kepada ayat tentang nikmat, kita kata Allah marzuqni. Sampai ayat azab, ya Allah takut. Biar ada respon, kata orang. Jangan duduk dengar kelipah supaya tak tahu apa, jangan. Jadi ayat ini nak mencela puak kafir Quraisy yang dengar Quran, duduk sekali dengan Nabi tapi tidak beriman. Jin walaupun dia bangsa lain, makhluk lain, min alamin akhar, bila dia dengar Quran dia yakin, terus dia beriman dan berdakwah. Allahu Akbar. Masih lagi dalam ayat yang sama. Tuan-tuan letak ayat sama, tak payah ulang ayat dua kali panjang. Dalam ayat ini Allah kata falamma hadaruhu qalu ansitu. Bila jin mari, diam. Ayat ini ta'addub ma'al ilmi. Kita kena beradab dengan majlis ilmu. Kena beradab dengan majlis ilmu. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, ini yang kita rasa jauh sikit puak kita ni daripada adab. Quran ada belaka. Semua Quran ada, tapi tak saya bagi Quran. Kitab ada, tak saya beli kitab. Jaranglah kata pak kita pergi. Hak kalau ceramah umum tak apalah. Dia panggil kuliah perdana. Orang nak buat kitab pun tak jumpa, tapi dia boleh bawa nota, tanda-tanda. Hak kuliah berkitab ni pun, payahlah. Nak suruh bawa kitab tu payah. Dia panggil di antaranya ta'addub ma'al ilmi, makna kita mesti respon kepada majlis ilmu. Orang ngajar bawa kitab, duduk depan ustaz ngaji molek-molek, payah. Ana suka sangat majlis ilmu di tanah Arab. Contoh di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sekali syekh nak kuliah, berebut ni kita ni berebut. Kuliah maghrib, kita pergi awal lagi nak tanda tepat ni. Berebut di situ. Dia kadang-kadang tidak mesti haji, tempat kita ngaji tu tengah, yang antara dua payung Madinah ke. Dia ada 402 tu. Dia ngajar celah tu. Kadang-kadang tak sampai situ jemaah. Jadi kita kena pergi tak tanda kitab kita tu. Bila orang qamat kita kena pergi depan lah nak penusah. Lepas tu mari balik. Tapi kalau musim haji tak payah dah pakai situ lalu. Duduk tu pakai semaya situ dah. Budaya ni payah. Maknanya yang pertama sekali para jemaah sekalian beradab dengan majlis ilmu, iaitu bila orang mengajar kena dengar. Wa ta'lim kaifa yuta'allam. Jin juga belajar bagaimana kita nak mengaji. Nak mengaji jangan cakap, kena ada kitab. Dan ayat ini juga mengajar ta'addub ma'a muallim, beradab kita dengan guru yang mengajar ilmu. Allahu Akbar. Hei, hal ansitu, diam, jangan cakap, jangan duduk buat. Allah. Baiklah, dalam ayat ini juga ya qaumana ajibu da'i Allah ni. Ini adalah tamatlah kita punya dia panggil faedah yang pertama yang kita boleh ambil daripada ayat ini, insya-Allah. Yang kedua, tengok yang kedua. Masih lagi dalam ayat yang sama, wa isarafna ilaika nafaram minal jin. Kemudian bila selesai dia dengar, wallau ila qaumim munzirin, mereka balik mengajar. Wallau ila qaumim, dalam surah lain, dalam surah An-Nisa ayat 165, Allah kata rusulan mubasysyirin wa munzirin, rasul-rasul yang memberi khabar gembira dan memberi amaran. Macam mana kita nak? Adakah kumpulan jin itu ada rasul sendiri, ada nabi sendiri? Ada ke tak ada? Itu dia punya apa? Persoalan. Jin ada nabi ke tak ada? Ke dia ikut nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini jawabnya annal inzar a'ammu minar risalah. Jin kata
walau ila qaum munzirin, mereka balik memberi amaran. Amaran memberi peringatan bukan makna dia rasul. Macam kita hari ni pendakwah memberi peringatan, pendakwah bukan nabi. Kita kena faham situ. Maknanya dia kata inzar a'ammu minar risalah. Maknanya kalau kata rasul barulah rasul. Allah tak sebut jin itu rasul, yang dia katanya inzar, dia beri amaran kepada kaum dia. Sama juga dengan surah At-Taubah ayat 122, Allah kata falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru. Naklah ada sekumpulan daripada orang Islam ini pergi belajar agama, balik beri amaran kepada kaum dia. Jadi maknanya bukan rasul, dia hanya inzar. Jadi al-inzar a'ammu minar risalah. Jadi mereka hanya sebagai pemberi amaran, bukannya rasul. Jelaslah di situ. Mana-mana orang yang mengatakan jin ada rasul sendiri, ada nabi, itu dia panggil qaulun syaz. Itu pandangan yang terpencil yang kita tak boleh pegang dengan dia. Wala yu'raf, tidak dikenali pandangan tersebut daripada ulama-ulama salafus soleh di kalangan sahabat dan tabi'in yang mengatakan jin ada rasul. Jin dalam kumpulan jin ada rasul sendiri, tak ada. Jin ikut nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, jelaslah kepada kita bahawa kata Imam Suyuti, tulis kata-kata Suyuti dalam kitab dia Luqat al-Marjan. Suyuti sebuah tulis kitab, nama dia Luqat al-Marjan, sebuah kitab tentang jin, cerita jin, fi alamil jin. Dia kata jumhurul ulama, majoriti ulama dari kalangan salaf dan khalaf, ala annahu lam yakun minal jinni qattun rasulun wala nabiyyun. Jin tak ada rasul, tak ada nabi. Nabi dia, rasul dia, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin dia hanya mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ana cerita ini cerita yang diriwayat oleh guru saya Syekh Atiyah. Ini kita penting sangat. Ustaz-ustaz kalau nak cerita guru saya sebut nama guru awak, biar senang kita nak cari. Ni guru saya tak tahu siapa. Bila orang tanya sudah mati. Jadi mati tak mati pun ajaran dia yang pelik tu. Apa yang dia ajar kepada awak. Atiyah ni cerita, satu malam Imam Masjid Haram, Masjid Madinah, Syekh Abdul Aziz As-Salih rahimahullah, dia khatam kitab, ngajar di Masjid Nabi. Sudah ngajar. Biasalah bila khatam kitab ni kak, kita berdoa minta Allah Taala berkat kan. Balik anak-anak murid ni salam untuk guru, terima kasih jazakallahu khairah sebab khatam dah kitab. Syekh ni bila nak balik rumah dia tengah malam, biasanya Syekh ni waktu balik rumah dia tak naik kereta. Rumah lah bukan jauh sangat daripada Masjid Nabi tu, tak naik kereta, dia jalan kaki. Sebabnya waktu berjalan tu dia murajaah Quran. Nak sampai rumah dia satu juzuk boleh siap dah. Tengah jalan tiba-tiba bunyi suara, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Syekh jawab, Waalaikumsalam. Man antum? Siapa kamu? Dah gelak ni. Kalau kita Assalamualaikum lopak dah, cabut loh. Orang kata celodak lagi. Man antum? Siapa kamu? Dia kata, Syekh, nahnu min talamizatik. Kami ni anak murid Syekh. Habis kami tunggu di sini nak mengucap terima kasih jazakallahu khairah sebab khatam kita, nak minta halal ilmu, nak balik berdakwah kepada kaum di kampung masing-masing. Subhanallah. Jadi kalau dia cakap dalam Masjid Nabi tadi pelik orang, Syekh cakap dengan siapa? Tak nampak tu jin tak nampak. Tak nampak hola tangan duk salah dak. Mana main tak nampak. Jadi ni dia tunggu tengah jalan. Syekh pun yakin boleh jawab soalan tu. Kalau kita lopak lagi. Baiklah. Banyak lagi cerita jin. Jin Madinah ni ramai. Mengikut guru-guru kita lah di Madinah rahimahullah, dia kata al-jin yuhajiruna. Jin berhijrah ke Madinah sebagaimana orang yang berhijrah juga. Dia nak pergi ngaji dengan Nabi kan. Cuma kita sebut dalam siri yang lepas, jin tu umur dia panjang. Mati tapi umur dia panjang. Nak bandingkan kita. Baiklah. Yang ketiga,
ayat yang ke-30, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami dengar Quran yang diturun selepas daripada Musa. Maksudnya ayat ba'da Taurah. Kenapa jin kata selepas daripada Musa? Itu soalan. Kenapa dia kata jin lepas pada Musa? Jawab di para ulama, dia kata qala al-Hasanul Basri innahum kanu 'alal yahudiyah. Jin ni dia sudah ada beragama, dia agama Yahudi. Maknanya agama dia sudah beriman dengan kitab Taurah. Sebab tu bila dia jumpa Quran, dia tangkap selalu. Oh, ini ya. Hak kita dah baca dalam Taurat ni dia. Jadi mudah. Maklumat awal sudah ada. Macam kita hari ni lah, bila kita nak pergi Mekah ni, kita ajar cerita-cerita ni, buku Mekah ada, nak pergi Madinah, buku Madinah. Sebab tuan tu bila siapa tepat ni, oh ni cerita dia. Bila siapa di contohnya masuk dalam Raudah, ni apa cerita dalam Raudah ni, tiang-tiang bulak ni, semua nama-nama tiang tu kita buh dalam ni. Tuan tu boleh tengok dia punya nama, Ustuanah Abu Lubabah. Apa jadi Abu Lubabah? Jadi kita ada maklumat. Yang mana jin ni sudah ada maklumat dia tentang Nabi SAW. Pandangan yang kedua kata min ba'di Musa tambihan liqaumihim, nak bagi tahu kepada kaum dia supaya ikut Nabi SAW, kerana Nabi ini telah diberi khabarnya, kedatangannya oleh Musa dalam kitab Taurah. Mana kalau kamu beriman dengan Taurat, berimanlah dengan dia. Dua. Yang ketiga, anna kitab Musa aslul Injil. Kitab Nabi Musa itu menjadi asas, tonggak kepada ajaran, kepada Injil, dan menjadi asas kepada ajaran Bani Israel tentang hukum syarak. Jadi Injil itu mutammim, melengkapkan Taurah. Jadi sebab itu dia sebut mim ba'di Musa, selepas daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi cerita ni sudah tahu. Ingat waktu Nabi mula-mula terima wahyu, Khadijah bawa dia pergi jumpa Waraqah bin Naufal, sepupu dia. Waraqah ni seorang yang alim dengan kitab, ahlul kitab dulu. Oh, dia kata ni hak mu jumpa tadi atas bukit tu, haza an-namus, ini malaikat allazi anzalallahu ala Musa, yang Allah Ta'ala turun dia kepada Musa. Jadi orang dulu dia tahu tentang Musa, tahu tentang Taurat, maka itu yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam itu. Baiklah, dalam ayat ini juga bahawa jin itu ada yang soleh dan ada yang tak soleh, sebagaimana manusia ada yang soleh, ada yang tak soleh. Ada yang soleh dengan ada yang toleh, dia panggil. Allahu Akbar. Baik, yang keempat, jin beribadat dia dengan apa? Asalnya dia beribadat dengan kitab Taurah, bi syariati Musa alaihissalam. Tapi bila dia jumpa Nabi, tak boleh lah. Yang jadi peliknya, puak-puak Yahudi dengan Kristian hari ni nak beribadat dengan kitab dia. Kitab dia sudah tak belit lagi dari sudut amalan. Kita kena beriman dengan Quran baru jadi. Sebab itulah jin bila dia dengar, terus dia balik ke kampung dia, suruh beriman dengan Nabi SAW. Dia tak kata kita stay dengan kitab Taurat kita. Tak. Jadi puak-puak Yahudi dengan Nasara lebih susah daripada dakwah kepada jin. Jin lebih faham daripada mereka, sebab dia beribadat dengan syariat Musa. Tapi bila dia jumpa, selalu dia tukar dia punya channel. Kita ni pun macam itulah tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin sebahagian daripada amalan kita ni ikut orang. Orang kata kita buat, orang buat kita ikut. Tak tahu apa. Orang tanya dalil, kena marah ke ustaz. Apa main dalil-dalil? Tak percaya ke aku? Begitulah. Tak. Jadi bila kita tahu amalan ini lebih baik daripada yang ni. Contohnya kita duk baca pelik-pelik. Orang ajar kitab perisai Muslim dengan doa-doanya mari bernabi, dia duk cari kitab buku 1001 doa. Buku 1001 doa tu capu-capu habis. Waktu ambil wuduk basuh tekok, ada basuh ni, kita kata tak ada tak warik dia. Hak perisai Muslim dia tak mau. Jadi ini
Orang panggil payah basa puak kita ni. Kita ajar hak sahih, dia nak pegang juga dengan hak lama-lama. Nah, ini baik. Jangan kita jadi jin lebih baik pada kita. Jin pun tukar dia punya mazhab pegangan dia setelah dia tahu yang Nabi bawa itu benar. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang kelima, para jemaah sekalian, yang kelima, wa is-sarafna ilaika nafara minal jin, sampai kepada ayat 32 ni. Ulaika fi dhalalim mubin. Panjang cerita tu. Ayat ini dilalatun, menunjukkan kepada jin mukallaf. Jin mukallaf. Apa nama mukallaf? Ada keberatan syarak, ada tanggungjawab syarak. Mu buat, mu taat, mu boleh pahala, mu tak buat berdosa. Itu makna taklif. Dalam siri lepas kita dah bincangkan taklif tu. Ingat tak hadis yang tentang azab kubur? Nabi kata didengari azab ini oleh semua makhluk illa kecuali jin dan manusia. Tengok balik dalam siri lepas. Maka ayat ini menunjukkan bahawa jin mukallaf, ada taklif dalil dengan beberapa hujah. Yang pertama, Allah SWT hantar mereka pergi dengan Nabi kuliah, Nabi baca Quran, supaya mereka beriman, mereka mengikut ajaran Nabi dan meninggalkan larangan. Satu. Dalil yang kedua, mereka selepas dengar balik memberi peringatan kepada kaum masing-masing, beri amaran, mu ikut Muhammad mu selamat, mu tak ikut Muhammad mu binasa. Itu dua. Dalil yang ketiga, annahum sami'ul Quran wa aqaluhu wa fahimu. Dia dengar Quran, dia faham dan dia tahu bahawa Quran ini membawa ke jalan yang petunjuk. Maknanya dia sudah ada ilmu tentang Al-Quran. Yang keempat, ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaumku, perkenankanlah, sahutlah seruan Allah. Ulama tadabbur berkata hadza sarihun. Ayat ini jelas bahawa jin mukallaf, diperintahkan supaya menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yaghfir lakum, Allah Taala ampunkan dosa kamu. Keampunan la takunu illa an zambin. Maknanya kalau kata diampunkan dosa itu sebab kita bersalah. Bila bersalah baru diampun. Kecuali bahasa-bahasa diraja. Ampun tuanku beribu ampun, tak salah pun kena ampun semua. Itu cerita lain. Tapi maknanya dalam bab ini, dalam bab minta ampun sebab kita bersalah. Orang bersalah, orang ada dosa ni orang mukallaf. Min zunubikum, yang keenam, daripada dosa kamu. Berdosa menunjukkan dia tu taklif, mukallaf, pada mukallaf. Yang ketujuh, kalau kamu beriman, kamu bebas daripada azab Allah. Dia orang yang taklif je kena azab. Yang ke-8, siapa dia tak beriman, amaran keras. Kamu tak boleh nak keluar daripada bumi ni, kamu tak ada siapa yang akan tolong kamu. Itulah di antara 8 hujah mengatakan jin ini termasuk dalam apa? Termasuk dalam mukallafin, makhluk yang ada taklif sebagaimana kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada jugalah sedikit perbahasan. Dia kata jin ni dalam ayat yang sama, ada orang kata jin ni dia tak boleh masuk syurga, hanya diampunkan dosa. Kita kata itu menyalahi apa yang disebut dalam Quran. Allah kata, dia kata apa tadi? Yaghfir lakum min zunubikum wa yujirkum min azabin ali. Bila selamat daripada azab, maknanya dia akan pergi ke rahmat. Wallahu alam. Tak usah cari banyak-banyak dia punya istilah lah. Lagi panjang kita bahas, lagi banyak kita punya perlukan kepada penjelasan. Kalau tak jelas molek, lagi banyak kecelaruan. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah kita perbahasan 5 faedah yang sedikit agak perlu pada penelitian dan perhatian. Mudah-mudahan menambahkan kefahaman kita tentang alamul jin. Ada sebuah tesis risalah yang kat rumah saya ada, tajuk dia alamul jin, alam jin. Dia cakap cerita jin saja. Kita pun tak berniat, tak bercadar nak cerita jin. Hanya bila lalu ayat jin, kita cerita tentang jin. Cuma dalam ayat ini kita rasa terpukul dengan jin dalam 2-3 perkara. Yang pertama, jin bila dengar yang benar terus ikut.
Kita lihat nak boleh ikut ni, payah. Ajar zikir, hak Nabi ajar pun, bacalah hak ni lepas solat, tak berubah. Duk main hak lama dia tu. Satu. Yang kedua, jin beradab dia dalam majlis ilmu. Yang ketiga, jin berdakwah. Satu lagi cerita yang anak tak cerita, menarik kat cerita ni, tuan-tuan sabarlah nak dengar cerita kat. Jin ni lepas pada dia dengar Nabi SAW mengajar, Nabi kuliah, dia tanya, ya Rasulullah, tak ada ke makan-makan? Minta nak makan. Nabi SAW sebut, dalam buku Mekah ni ada cerita jin. Nabi kata apa? Semua tulang-tulang yang disembelih dengan nama Allah Ta'ala itu makanan jin. Sebab tu Nabi kita larang daripada beristinja dengan tulang. Mana kalau kita nak istinja, nak bersihkan najis ni, tak boleh ambil tulang buat tu. Sebab Nabi kata, innahu ta'amu ikhwanikum minal jin, itu makanan saudara kamu daripada jin. Satu hari anak cerita hani, ada seorang makcik, ustazah dia cerita, betul hadis ni ustaz, betul. Kata, mu tahu mana? Awak tahu mana? Dia kata satu malam tu dia buat jamuan sup tulang. Jadi dah malam, tak ada lah nak pergi buat tulang dalam tu siapa? Ada kat dapur, bunyi keruk malam. Kata jin makan, bukannya macam orang makan. Jin makan senyap-senyap gitu ya. Pasal tu lehok kata di Allah, setengah ustaz ni, Datuk Ismail kamu kenapa dia, Allah yarhamu, dia kata, hodok isap rokok tu tu makan jin dia. Siapa dia isap rokok, setara dia dengan jin. Kita kata wallahu alam, saya tak tengok tu. Tapi yang kita nak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innahu ta'amu ikhwanikum minal jin, makan jin tu tulang-tulang. Jadi kita kalau buat sup tulang, jangan kikih berhabis lah. Tinggal agak sikit-sikit dah. Biar sedap agak dia kulu tulang tu. Wallahu alam. Itu macam mana cara dia makan, kita serah kepada ilmu al-ghaib, ila ya'lamuha illallah. Allah Taala saja yang tahu. Wallahu alam. Tamatlah kita, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-33 dalam siri yang akan datang, mungkin siri yang terakhir dalam surah ini, insya-Allah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.